mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lebih daripada mengenalnya manusia. Okey. Seterusnya tajuk yang terakhir dalam kitab ini yang Tuhfatul Muhibbin, iaitu tanggungjawab umat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berat sebenarnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hak baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya adalah sangat besar, dan ia adalah kewajipan yang mesti ditunaikan setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak baginda sallallahu alaihi wasallam yang dituntut ke atas mereka, ini hak yang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena lakukan untuk baginda. Yang pertama, mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, membela agamanya dan mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, nescaya Allah mengasihimu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi bila kita duduk di akhir zaman ini, bila kita nak melakukan sunnah, nak melaksanakan syariat, nak mempertahankan syariat, benda ini bukan perkara yang senang. Faham ya? Bukan perkara yang senang, perkara yang sangat susah. Contoh kita nak menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh kita nak melazimi solat 5 waktu pun susah sekarang ni. Kadang-kadang kita mari subuh, zuhur tak mari, asar tak mari. Itu sunnah yang wajib. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang kita belajar tentang amalan-amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh semalam sunnah yang Nabi tak tinggal ialah puasa Yaumul Ashura. Puasa ataupun tidak? Kan? Puasa ke tidak? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Imam Muslim, seafdal puasa selepas daripada puasa Ramadan ialah puasa pada hari Ashura. Seafdal. Kadang-kadang kita bila kita meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tertib dia. Tertiblah macam kita nak korban lembu, unta, kan? Ada yang last sekali ialah 7 bahagian, bagi 7. Itu yang last sekali. Yang pertama ialah kalau kita mampu ialah seekor unta, kan? Mampu. Jadi keutamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah puasa Yaumul Ashura selepas daripada puasa wajib. Kita bukan kata salah, tapi keutamaan meletakkan sesuatu itu. Kita puasa 6 habis, kan? Sedangkan puasa 6 ini ialah puasa yang apa tu? Yang keutamaannya bukan keutamaan yang disebut dalam sunnah Nabi ni. Nabi sebut dengan jelas. Para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, mereka ini mewajibkan puasa pada hari 10 Ashura. Para sahabat mewajibkan diri dia. Nabi memang dah wajibkan. Jadi kita kalau sebelum mati tu adalah juga kita puasa Yaumul Ashura, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada 9 dan 10 dan 11. Bukan senang. Ada kunduri dan sebagainya, macam-macam alasan kita. Sebenarnya kena mujahadah nak lawan pada akhir zaman ini. Tak boleh. Kena mujahadah, kena lawan. Aku nak puasa. Apa kuliahnya? Sebab apa? Aku mencintai. Orang yang mencintai baginda, dia ikut baginda. Kadang-kadang kita banyak mengaku cinta, tapi kita tak buat apa yang dicintai oleh kekasih. Itu masalah kita bergula. Itu sebenarnya takut. Saya nak berceramah pun takut. Sebab apa? Kita bercakap tapi kita tak buat. Sedangkan kita mengaku cinta Nabi, itu cinta yang bohong. Jadi orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang akan selamat daripada fitnah pada akhir zaman. Nabi kata akhir zaman ini, para ulama kata kena banyak baca selawat. Sebab amalan-amalan kita ini banyak dah bercampur dengan faham-fahamlah bercampur dengan tujuan,
riak, takabur, makanan kita pula bercampur dengan halal dan haram, macam mana Allah Ta'ala nak terima, tak lepas daripada riba. Jadi apa amalan-amalan yang boleh menampung dengan berselawat kepada Nabi SAW. Tapi kita buat ke tidak? Paling kurang 100 pagi 100 petang, tak buat pun. Jadi kita banyak benda-benda macam ni kita belajar tapi kita tak beramal. Sedangkan beramal itu ialah daripada tujuan kita belajar. Faham mudah-mudahanlah. Jadi siapa yang mencintai sunnahku, mencintai aku, ikut semua sekali lah. Perjuangan Nabi, akhlak Nabi, apa lagi, macam mana Nabi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajrun syahid. Ini besar. Orang-orang yang berpegang pada sunnahku pada ketika rosaknya umatku, maka dia akan mendapat dalam terjemah ini, mendapat 100 ganjaran pahala mati syahid. Allahu Akbar. Walaupun kita berperang pun kita tidak berperang kan, berperang batu jihad. Yang paling besar kita belah hijrata ba'dal fathi illa jihad wa niyyah. Tidak ada hijrah selepas daripada jihad dan niat. Jihad itu ialah peperangan melawan musuh, setengah menyebut, dan satu jihad lagi ialah melawan hawa nafsu. Jadi kita melawan hawa nafsu inilah jihad yang sentiasa bersama kita sampailah kita meninggal bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umat dalam keadaan rosak, maka dia akan mendapat 100 ganjaran pahala mati syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Al-Haythami dalam Hal Majma' telah berkata, pada riwayat ini terdapat Muhammad bin Salih Al-Adawi, dan aku tidak pernah melihat daripada biografinya, dan bakinya adalah perawi yang siqah. Al-Muzri berkata dalam At-Taghrib wa Tarhib, tidak mengapa dengan isnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga. Ini satu hadis yang besar. Bila kita faham bahawa kita buat sesuatu ini, kena faham. Para ulama tasawuf menyebut kita buat sesuatu amalan. Amalan ini bukan kerana tujuan. Tujuan apa? Pahala. Pahala lah, pahala. Pahala ganjaran syurga. Walaupun kita dengar syurga banyak kan, Ustaz cerita 2-3 mana pun syurga. Dalam syurga macam-macam. Tetapi yang paling tinggi kedudukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tak termasuk daripada syirik. Syirik ni syirik pada ubudiyah, kehambaan. Tidak salah kalau kita nak syurga, tak salah, memang Allah Taala akan bagi syurga. Tetapi yang paling tinggi kedudukannya ialah kita beramal kerana apa? Kerana Allah, kerana mencintai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta tu penting. Sebab cinta inilah membawa kepada syurga yang paling tinggi. Wa man ahabbani, kita buat contoh, kita buat sunat duha. Kenapa kita buat sunat duha? Kita nak sembahyang sunat duha, apa dia? Nak kaya kan, betul? Itu dah memang set kita. Aku nak sembahyang 2 rakaat, rezeki datang. Memang Allah Taala jamin siapa sembahyang sunat duha dapat rezeki. Tetapi tak nak lagi macam tu. Kita buat sunat duha kenapa? Kerana baginda suka buat sunat duha. Macam tu barulah kita akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahabbani wa man ahya sunnati. Jadi segala sunah-sunah, nak masuk tandas kena baca doa, nak tidur baca doa. Kenapa? Kerana Nabi buat. Bila Nabi buat, kita suka. Bila kita suka, maka Allah Taala akan kasih pada kita dengan kasih yang khas. Jadi kena macam tu. Sekarang ni kita buat kerana amalan. Bila kita contoh surah duha. Sebelum ni kita miskin, buat surah duha. Bila dah kaya, bila dah lupa.
dah kaya. Tak buat dah. Tapi kalau kita buat kerana Rasulullah cinta, Rasulullah suka, Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, kita akan buat mana-mana pun. Itu beza kita. Jauh beza kita letak. Sebab tu orang-orang alim ulama, para orang-orang salihin, mereka tak meninggal sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kalau kita letak macam tu, barulah betul. Baru kita mujahadah. Puasa Ashura. Kenapa puasa Ashura? Nabi suka. Nabi puasa. Suruh sahabat dia puasa. Kita tak tahu apa kan. Jadi rugi. Jadi kita letakkan kasih itu di depan, baru kita akan buat satu kekuatan dalam sunnah Nabi SAW. Boleh kan? Boleh faham ya? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang kasih kepadaku, maka dia akan berada dalam syurga. Sebab tu amalan diletak dengan kasih, maka dia dapat makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kita dah belajar, al mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Bila dia cintai, maka dia mesti mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Kalau kita tak cinta apa dia kisah, mana kita cinta yang penipu. Jadi nak cinta pun kena ada ilmu. Cinta tak ada ilmu habis. Tak tahu yang sunnah yang mana, yang keutamaan yang mana afdal, yang mana sunat, yang mana harus, yang mana makruh. Tu alhamdulillah kita belajar. Bila kita belajar, kita dapat melakukan dengan ilmu yang